Assalamualaikum. Hari ni kita nak review Chris 110 disc brake. Jadi motosikal Chris ni memang salah satu motosikal yang paling mampu milik di Malaysia. Dan ianya sekarang telah dikemas kini dengan disc brake dan juga ada perubahan reka bentuk sedikit di bahagian muka. Jadi perubahan yang paling besar disc brake ni sebenarnya mendatangkan kelebihan apabila dalam keadaan kecemasan lah. Kerana bila menggunakan disc brake ni, apa yang berlaku ialah dia punya cengkaman mula dia tu adalah lebih baik daripada penggunaan brake drum. Dan juga untuk penggunaan disc brake ni, kita punya kawalan ke atas brake tu adalah lebih halus. Di mana untuk drum selalunya lah dia akan tangkap secara lebih perlahan dan dia akan terkunci secara lebih tiba-tiba. Di mana kalau dengan brake disc kita boleh kawal dia punya modulation ataupun perubahan daya yang kita boleh kenakan ke atas brake itu adalah lebih halus dan ini membolehkan kita mengawalkannya dengan lebih baik. Selain daripada perubahan disc brake tadi, motosikal juga datang dari bentuk lampu yang baru. Dia ada multi reflector dan saya suka bila saya cuba motosikal ni, saya tengok masa kita gunakan lampu bawah ataupun main beam, low beam, dia punya taburan cahaya dia tu berbentuk 4 segi dan dia memancar lebih kurang dalam saya kira mungkin 6-7 meter ke depan. Jadi ini cukuplah untuk kelajuan biasa motosikal ni. Apabila kita naikkan lampu ke high beam, dia punya sebaran cahaya dia agak berterabur sikit. Tapi dia memang lebih jauh lah, lebih terang. Cuma tak seterang yang saya mahukan lah kalau boleh. Motosikal ni juga datang dengan electric starter. So berguna pasal sekarang ni kalau tak ada electric starter agak leceh sikit lah kan. Semua orang pun dah ada electric starter. Satu lagi yang saya suka ialah tentang dia punya maklumat di papan pemuka utama dia. Dia punya meter tu macam biasa, simple aja. Dia punya warna merah ataupun red line dia dekat 120 km sejam sehingga 140 km sejam. Nanti kita akan cerita sikit lah tentang dia punya top speed dia. Juga di sebelah kanan meter utama tu ada posisi gear. Jadi posisi gear ni bagus, senang lah sebab motosikal ni selalunya pasal dia sangat mampu milik mungkin akan dibeli ataupun digunakan oleh mereka yang baru belajar. Dengan adanya gear position tu akan banyak senang membantulah, terutama sekali untuk mereka sedar sama ada mereka gear terlalu rendah untuk keluar simpang. Kadang-kadang ialah maksudnya bila kita mula-mula belajar motor tu selalunya kita tak start dengan gear 1, takut daripada gear 1 tu berjalan nanti terlalu banyak kuasa. Tapi untuk simpang memang memerlukan gear rendah, tak boleh terlalu masuk simpang ataupun keluar simpang menggunakan gear 3 dan agak terlalu rendah. So ini bergunalah. Nah, satu lagi yang saya suka ialah dia punya meter minyak dia. Meter minyak dia menggunakan LED. So dia ada 3 warna, merah, orange dan hijau. So bar pertama warna merah, bar kedua warna orange dan yang seterusnya berwarna hijau lah. So dari situ senang kita nampak dan jelas kita nampak bahawa sama ada minyak masih mencukupi ataupun tidak. Juga di bawah tempat duduk ni dia ada ruang simpan barang dan di situ juga ada satu USB slot. Satu tambahan ataupun ciri yang sangat bagus untuk zaman sekarang lah. Zaman sekarang siapa yang tak ada peranti mudah alih dan selalu kita pun memang mencari bateri untuk charge. Jadi kalau kita punya phone penuh pun kita boleh charge kita punya power bank. Dan kalau kita tengah memandu jarak jauh, kita boleh hidupkan kita punya phone, charge kat bawah tempat duduk dan kita gunakan wireless earbuds dan kita boleh terus menjawab panggilan tanpa risau telefon kita basah kena hujan ke ataupun bateri habis. So secara keseluruhan saya rasa Modernas Chris 110 disc brake ni ialah satu motosikal yang menawarkan ciri moden, harga-harga yang sangat mampu milik dan tahniah diucapkan kepada Modernas kerana menawarkan brake disc untuk motosikal ni. Ini satu penambahbaikan dari segi keselamatan yang sangat bagus dan sudah tentu ianya sesuatu yang kita boleh appreciate lah. Okay, pengalaman menunggang motosikal ni. Jadi obviously motosikal ni bukan motosikal prestasi tinggi lah, 110cc. Dalam penggunaan biasa, Modernas 110 disc brake ni dia selesa dekat lebih kurang 50 hingga 70 km sejam lah. Yang paling sedap sekali duduk lebih kurang dalam 60 km sejam. Itu memang enjin pun relax, gear 4 dan tak ada rasa stres lah.
di atas laluan macam laluan motor sebelah pada highway tu. Kita memandu mungkin 70, 80 km sejam, 70 lebih. Dan pada masa itu dia punya throttle masih lagi agak responsif. So itu baguslah. Memang saya rasa penting juga untuk sebuah motosikal, walaupun kita kata ini motosikal basic, tetapi mempunyai keupayaan untuk ditonggang lebih kurang 80 hingga 90 km sejam secara agak bagus dan tidak terlalu stres lah. So ini satu ciri yang agak penting pasal ramai juga yang akan membeli motosikal ni sebagai kenderaan pertama. Yalah, bila mula kerja nak jimat duit, takkan nak naik teksi hari-hari kan, dan naik bas pula membuat makan masa terlalu banyak. Jadi motosikal seperti Modernas KR110 disc brake ni adalah satu pilihan yang agak baik untuk mereka yang nak jimat duit bila mula kerja dan mahukan satu kenderaan yang berkualiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang agak bagus. But like I said, dia ni satu motosikal yang jimat minyak. Kalau kita pandu dengan relax lah, kalau kita tekan sikit tu dia punya minyak ni agak kuat juga dia makan sebenarnya. Enjin yang ditawarkan untuk motosikal ni mempunyai tahap pencapaian Euro 3. So ianya agak bersih lah, tidak mencemarkan, dan juga datang dengan status EEV ataupun Energy Efficient Vehicle ataupun kenderaan cekap tenaga. Dari segi reka bentuk, saya kira sebagai motosikal mampu milik, dia punya reka bentuk tu okey lah. Nak kata canggih sangat pun tidak. Dia punya warna pilihan dia untuk versi ni biru dengan hitam ni pun agak moden juga, dan ada kemasan-kemasan macam biasalah. Dekat exhaust semua ada dia punya heat shield kan, dan reka bentuk warna enjin semua dicat warna macam slightly bronze. So it's quite nice. Dan juga kalau awak beli yang ni, ada of course option untuk letak bakul lah di sini. Yang ni tak datang dengan bakul lah untuk motor pandu uji ni. Satu cuma kalau saya akan tukarkan dia punya side mirror lah, pasal side mirror dia terlalu pendek dan kita sukar nampak melepasi bahu kita sendirilah. Kalau saya akan tukar yang panjang sikit lah, tapi setengah orang memang tak suka pun side mirror panjang-panjang, so mungkin boleh kekalkan lah. Dan juga saiz cermin ni kalau boleh saya ambil yang besar sikit lah. Kalau boleh dapatkan di kedai aftermarket untuk yang besar sikit, dan saya rasa itu lebih bagus untuk keselamatan lah. Jadi untuk dia punya sistem kawalan dia semuanya agak mudah. Sebelah sini dia ada bagi satu ciri bagus, iaitu ada hazard light. Nampak tak? Dua-dua menyala. Belakang pun sama, ini satu ciri yang bagus. Kalau kita terpaksa berhenti tepi jalan ke atas apa-apa sebab, kita sekurang-kurangnya ada hazard light untuk memberi amaran kepada penunggang-penunggang lain yang lalu sebelah kita ataupun kereta lain yang lalu sebelah kita. Ini adalah butang starter. Sini horn, dan ini dia punya turn indicator ataupun signal kanan dan kiri. Dan yang ni bagus, dia ada tunjuk kanan dan kiri. Setengah motor dia menyala dua-dua sekali, kita tak tahu kanan ataupun kiri. Yang ni ada ditunjuk lah, so itu bagus lah. Dan selalunya bila dia ada relay individual macam ni, dan kita boleh nampak kalau ada bulb padam ke nanti laju. Saya tak pasti sama ada ke tidak, tapi selalunya akan ada lah pasal voltage dia lari. Dan ke atas ni adalah switch lampu. Lampu sentiasa hidup waktu siang hari, dan boleh pilih untuk high beam lah kalau bawa malam. Tapi lampu ni bila kita hidupkan elektrik tapi tak turn on the motor, lampu tak menyala. Nak hidupkan motor, nak kena tekan brake sikit. So di sini baru lampu ni menyala dan kita boleh tolak untuk ke high beam. Dan ini dia punya choke kat bawah ni, choke untuk pagi-pagi kalau mungkin susah start, boleh tarik choke sikit, lepas tu lepaskanlah pelan-pelan bila motor dah panas elok. Jadi kita tengok kat bawah ni sekejap. Ini ruang simpan barang utama. Dan kita tengok di sini dia punya USB dia. Ada USB outlet. So itu untuk kita nak nge-charge peranti ke apa semua. Dan yang ini saya tak pasti boleh muat ke tak helmet saya ni. Tak boleh lah, helmet biasa. Ni tak muat helmet saya ni, tak muat.
Tapi ruang simpan barang ni okey lah, berguna juga. Ini of course tangki minyak lah kat belakang ni, dan kunci dia di sebelah sini. Dia punya tempat duduk dia ni ala kadar. Nak kata lembut sangat pun tidak, nak kata keras sangat pun tidak. Lebar dia elok je. Dan dia ni kedudukan ni, of course ni motor kecil lah. Saya ni badan besar sikit, mungkin nampak sedikit macam beruang sarkas kalau naik. Tapi saya agak selesa lah kalau saya nak ke belakang sikit. Ni dah memang dah rasa lah kecil motor ni. Dan juga kalau kita bawa pembonceng, orang macam saya buat pembonceng, memang lagi berasa sempit lah. Sebab ini at this price point, ni tak boleh nak komplain sangat. It's very serviceable and sesuai lah untuk penggunaan harian. Okey, kalau saya lah, pada pendapat saya, kalau awak tanya, kesimpulannya motosikal Kris 110 disc brake ni sangat berbaloi. Kerana atas ciri keselamatan disc brake tu je dah cukup untuk menjadikan motosikal ni berasa lebih selamat lah. Kerana kupaan berhenti dia ataupun brake dia yang lebih bagus, dan juga kerana dia ada kemudahan seperti USB slot. USB charging tu mungkin nampak macam kecil, tapi saya rasa ia satu ciri yang penting di masa kini, sebab kita semua ada peranti, dan peranti tu cara kita berhubung dengan keluarga kita di setiap masa. Kalau dia orang tak boleh call kita ataupun kita tak boleh call dia orang, susah hati juga dia orang kan. Dan selain daripada tu, saya suka dia punya gear position light ni ada kat sini, dan juga saya suka dia ada lampu minyak yang multicolor ni, senang nak nampak. Dari bentuk pulang pada masing-masing, pada saya kira okey je, tak ada masalah sangat pun. Okey, sampai situ saja review kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan kalau bermanfaat, dan tolong subscribe lah. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.